TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang membolak-balikkan hati, Kau tetapkanlah hati kami, ya Allah, di atas din-Mu dan di atas jalan ketaatan kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Dan itu dia, kita bersama dengan cikgu kita pada pagi ini, Cikgu Amirah Ismail, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 92 Putrajaya, dan juga Cikgu Rohani Ismail, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 182 Putrajaya. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Baik, dan pagi ini kita nak belajar sama-sama cikgu pendidikan Islam, dan topik kita adalah berkenaan dengan perkenankan doaku. Ya, betul. Kalau di awal tadi kita betul. baca doa untuk Allah tetapkan hati kita supaya tidak dibolak-balikkan. Dan cikgu, tapi sebelum tu seperti biasa kita nak kena budayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Macam saya dan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan, dan juga cikgu kita ada gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Ini untuk sama-sama kita nak mematuhi protokol SOP yang ditetapkan oleh pihak kementerian kepada kita semua untuk sama-sama kita laksanakan. Dan saya pula, kalau anda dekat rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama kita nak pastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut dan kita mulakan kelas kita pada pagi ini cikgu, kita nak berkenalan dengan pelajar-pelajar yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini daripada 6 buah sekolah. Ini istimewa, daripada pelajar daripada Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi, Sekolah Kebangsaan Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani Kedah, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 16-1, 17-1, 18-2 dan 9-2 Putrajaya. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, adik-adik boleh buka mic anda. Abang nak dengar suara-suara comel adik-adik saya pada pagi ni. Semua sihat ke? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Baik, jom kita nak berkenalan dengan adik-adik kita. Kita mulakan dengan adik Ummi Nur Tasnim. Silakan adik Ummi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ummi Nur Tasnim binti Muhammad Fahmi. Saya dari kelas 3 Amanah. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi Selangor. Baik, itu boleh dia. panggil saya Tasnim. Baik, terima kasih adik Tasnim. Seterusnya kita nak berkenalan. Okey, kita nak berkenalan dengan adik kita yang seterusnya, Nur Syifa Uzma. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syifa Uzma binti Zul Azri. Saya dari kelas 2 Anggrek. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani Kedah. Terima kasih. Alright, terima kasih adik Syifa. Itu dia, sangat firm. Terima kasih. Comel adik saya ni. Okey, seterusnya kita bersama dengan adik Al-Ashtar. Silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Muhammad Ashura. Panggil saya Ashtar. Saya kelas 2 Delta. Saya sekolah di
SK Putra Jaya PC 161. Baik, terima kasih adik Ashtar. Seterusnya adik Raisha Khairin. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Raisha Khairin binti Muhammad Rizwan, kelas 2 Arif. Dari SK Putra Jaya PC 92. Nama panggilan saya Raisha. Alright, terima kasih adik Raisha. Wow, bersemangat bertenaga adik Semangat. Raisha saya pagi ni. Seterusnya adik Amirul Rahman. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Amirul Rahman bin Zukri. Nama panggilan saya Amirul. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 17-1. Baik, terima kasih adik Amirul. Dan yang terakhir adik Aryan Rizki. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Aryan Rizki bin Khairul Nizam. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prinsip 18-2. Baik, terima kasih adik Aryan. Itu dia adik-adik comel saya daripada 6 buah sekolah. Kalau adik-adik semua dah ready, belanja abang double thumbs up sikit macam ni. Okey. Baik, itu dia. Semua bersemangat pada pagi ini. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan, kita nak tahu pandangan adik-adik saya berkenaan dengan topik kita, perkenankan doaku. Kita nak saksikan dulu video ini. Doa merupakan satu ibadah. Ia juga merupakan senjata orang mukmin sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim. Sebagai hamba Allah, kita perlu sentiasa berdoa kepada Allah sebagai tanda kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Apabila kita berdoa, beberapa adab yang perlu dipatuhi. Antaranya berwuduk, menghadap kiblat, puji-pujian kepada Allah dan selawat ke atas Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bagi tajuk ini iaitu kepentingan berdoa. Ia adalah antara tajuk yang sangat penting dalam hidup saya. Doa adalah senjata perisai bagi saya sebagai seorang anak, murid dan yang paling utama sebagai seorang hamba Allah. Kerana saya tiada kekuatan untuk melakukan setiap tindakan dan pekerjaan tanpa keizinan Allah terlebih dahulu melalui doa-doa saya setiap hari. Dan saya juga percaya dengan adanya izin dari Allah, setiap pekerjaan yang saya lakukan insya-Allah akan sentiasa dipermudahkan dan diredha Allah. Jom kawan-kawan, jangan lupa ya utamakan doa dalam setiap tindakan kita. Doa ialah memohon sesuatu kebaikan kepada Allah. Bagaimanakah adab ketika Syifa berdoa? Saya akan menadah tangan dan ikhlas mengharapkan pertolongan Allah. Selalunya Syifa akan berdoa kepada siapa? Kepada ibu dan bapa saya. Dan apakah doanya? Boleh bacakan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dia doa daripada adik Syifa. Dan tadi ada juga adik kita petik berkenaan dengan hadis ad-du'a silahul mukmin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana maksudnya doa itu senjata orang mukmin. Baik, kita nak mula sebagai mukadimah awal. Mungkin Ustazah Amirah boleh ceritakan dulu berkenaan dengan apa yang kita nak belajar pada pagi ini dalam subjek kita pendidikan Islam dengan topik kita perkenalkan doaku ni cikgu. Silakan Ustazah. Baiklah, hari ini kita akan belajar macam mana tata tertib dan cara-cara berdoa dan apa maksud doa. Baik. Dan juga apa kesan dia kepada kita bila kita berdoa. Itu adalah topik-topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, itu dia. Macam mungkin Cikgu Rohani sendiri, apa yang nak ditekankan dalam pembelajaran kita pada pagi ini? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 2. Baik. Okey, yang bertajuk perkenankan doaku. Okey, kita akan belajar bagaimana adab-adab kita memohon doa kepada Allah supaya doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Taala. Okey. Dan apa kepentingan kita berdoa dalam kehidupan kita. Baik, itu dia. Ini yang sangat penting Ustazah. Ya. Selain daripada kita berusaha, perlunya ada doa. Dan hari kita nak
tahu macam tadi Ustaz sebut kepentingan doa dan juga kesannya, kesan doa kepada kita yang melakukan ataupun yang angkat tangan untuk berdoa. Apakah kesannya? Baik, kita nak berhenti rehat seketika Ustazah. Kita akan kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. وقال ربكم ادعوني استجب لكم دعوناك يا الله فاستجب اللهم دعاءنا يا سميع الدعاء يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Ustazah Rohani atas bacaan doa sebentar tadi. Kita mengharapkan Allah perkenankan doa kita semua. Dan Ustazah, sebelum kita mulakan kelas kita, apa kata kalau kita mulakan dan belajar kita dengan doa, boleh ke Ustazah? Ya, silakan. Baik, saya boleh, nak persilakan adik saya untuk memimpin bacaan doa untuk belajar kita pada pagi ini, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Hai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu dia Ustazah. Kalau kita tengok mungkin ramai segelintir dalam kalangan kita, mungkin saya sendiri pun selalu lupa untuk nak mulakan dengan doa. Sedangkan tadi Ustazah ada sebut di awal, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang mana kita Allah minta dalam Quran Allah sebut, mintalah astajib lakum, nescaya Allah nak kabulkan doa-doa kita semua. Baik, Ustazah, kita nak mulakan kelas kita pada pagi ini. Perkenalkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustazah. Okey, anak-anak tahu apa maksud doa? Sebelum kita lihat maksud doa di sini, sebelum Ustazah ajar, Ustazah nak tanya anak-anak. Okey, ada Ustazah nak tanya Tasnim. Okey, Tasnim. Silakan Tasnim. Apa yang Tasnim tahu dengan doa, maksud doa?
Ikut pemahaman adik Tasnim, doa tu apa dia? Apa doa? Maksud doa? Memohon Ya. ampunan kepada Allah. Ya, memohon keampunan. keampunan kepada Allah. Ya, okey. Kita lihat, jom kita belajar. Okey, maksud doa ialah perbuatan hamba Allah. Kita lah hamba. Baik. Kita manusia hamba kepada Allah, memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita memohon hajat, memohon pertolongan, kita di dalam kesusahan, kita di dalam kegembiraan pun jangan kita lupa memohon Baik. kepada Allah. Okey. Jadi bila dah kita belajar pada hari ini maksud doa, kita akan tahu perbuatan kita sebagai hamba Allah memohon sesuatu daripada Allah. Itu maksud doa. Baik Ustazah. Okey. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang menyuruh kita supaya sentiasa berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ulang sama-sama dengan ustazah, boleh baca sama-sama. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Okey. Bagus. Okey, yang bermaksud Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescayalah aku perkenankan. Setiap doa kita, nescaya Allah akan perkenankan. Baik. Sama ada dengan segera ataupun dengan mengambil masa sedikit. Baik. Lambat ataupun cepat, mesti akan dimakbulkan. Dalil daripada surah Ghafir ayat 60. Okey, baiklah. Okey, Ustazah nak tanya anak-anak. Kita nak berdoa kepada Allah, mesti ada adab-adabnya. Siapa tahu antara adab-adab berdoa? Baik, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat love. Angkat love. Syifa Ustazah. Syifa. Okey, bagus. Terbaik Syifa. Baik, silakan Okey. Syifa. Menadah tangan. Menadah tangan. Betul. Ustazah rasa betul. Kita lihat. Betul tak? Belum lagi yang jawapan tu belum keluar lagi. Belum keluar Okey, lagi. yang Baik. pertama ikhlas kerana Allah. Kita Ta'ala. berdoa Baik. hanya kerana Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana makhluk lain. Baik. Bukan kerana jin, syaitan ke apa. Tidak. Bukan. Hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas. Baik. Bukan dipaksa. Okey. Ni gambar orang Baik. berwuduk. Okey. Kita mestilah berwuduk ya anak-anak. Sebelum berdoa mestilah berwuduk kerana berwuduk tu menyucikan kita daripada hadas kan, daripada hadas kecil. Baik, Jadi diri kita, tubuh badan kita mestilah bersih sebelum kita maksudnya kita berhadapan kan, berdoa tu kita nak bertemu dengan Allah. Maksudnya kita nak berhadap berkomunikasi dengan Allah, kena bersuci, berwuduk. Baik. Okey, kita lihat seterusnya apa yang anak-anak lihat ni. Apa tu? Apa ni yang kotak hitam ni? Berada di mana selalunya? Kiblat kan? Kiblat ni berada di mana? Kiblat ni berada di mana tempatnya? Mekah. Di Mekah. Pandai lah. Saya ni. Pandai. Okey, di Mekah mestilah menghadap kiblat. Baik. Kalau dekat rumah adik, kiblatnya tempat kita, arah kita solat kan. Baik. Penjuru dinding lah. Kita kena menghadap kiblat. Baik. Itu antara adabnya. Okey. Seterusnya apa tu tapak tangan? Ini yang Syifa sebut tadi kot Ustazah, betul tak? Agaknya tadi yang Syifa dah sebut tadi. Baik. Apa tu Ustazah? Menadah tangan. Ya Syifa, betul. Menadah tangan. Tangan. Macam mana Abang Azhar tadi, macam mana Ustazah tadi membaca doa dengan menadah tangan. Yap. Mata kita tumpu sahaja dekat telapak tangan tu. Ya. Dan juga tangan diangkat
separas bahu, bukannya di sini. Kan? Oh, okey. So Kalau tak kata boleh lah kau- Ustazah macam tu Ustazah kalau kita nak doa macam Tu orang Macam malas. tak bersungguh. Tak bersungguh. Contoh Nak macam minta, kita, tapi tak macam bersungguh. orang minta Ya, nak minta nak sedekah macam ni, kan. macam mana? Orang minta sedekah. Kalau macam tu je, ada tak orang nak bagi? Cuba kalau orang macam ni sedekah. Kan, contoh bersungguh-sungguh. kalau macam kita lah ada adik kita ni minta nak coklat kan. Mak nak coklat, nak coklat. Nampak Bersungguh lah bersungguh. kan Ustazah. Tak ada minta mak nak coklat. Ya Allah, ya Baik. Tuhanku, aku memohon kepadamu ya Allah. Macam bersungguh. Kita nak benda tu. Kita Baik. nak. Okey, mana dah tangan. Okey, kita lihat ada apa lagi? Tumpukan perhatian. Tumpukan perhatian. Baik. Tumpukan perhatian. Fokus. Jangan fikir benda yang lain. Kita fokus apa yang kita nak minta kepada Allah. Baik. Kita cuba bayangkan minta dengan setulus hati. Betul. Tumpukan Baik. perhatian. Okey. Yang terakhir, memulakan dengan memuji Allah. Bagaimana anak-anak memuji Allah? Siapa tahu? Baik. Siapa tahu bagaimana cara memuji Allah? Mulakan dengan memuji Allah. Siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Ustazah nak tanya. Jeng, Siapa jeng, jeng. Abang Zahar tanya. Ashtar, Ustazah. Ashtar dah angkat tangan. Dah angkat love dah. Okey, Aha. terbaik. Okey, silakan. Baik, silakan Ashtar. Kita nak mula macam mana? Macam mana? Solat. Solat. Mulakan dengan memuji Allah. Ya. Baik. Selalu kan kita berdoa selepas solat. Betul. Kan? Betul juga Abang Zahar. Betul. Okey. Mungkin saya nak bantu adik saya ni Ustazah. Bantu Abang Zahar. Sebab Boleh. tadi dengarlah Ustazah pun ada sebut dan adik-adik kita pun ada sebut yang mana kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang terbaik. Kan Ya. maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Murah lagi Maha Penyayang. Betul tak Ustazah? Dengan betul, tepat sekali. Terbaik. Yeay. Abang Zahar boleh ambil coklat Ambil sebagai coklat hadiah. dulu, Ustazah. Boleh. Yeah. Kalau adik-adik ada Hadiah. di studio, boleh Ustazah bagi. Ni Ustazah nak tunjuk ni. gula-gula. Ustazah pula tiba-tiba jadi Ustazah. Abang coklat. nak tunjuk, abang dapat coklat. Okey, dapat Ni saya coklat. mewakili adik saya lah. Ya. Adik Tolong saya. makan Tolong sekali makan lah. untuk adik. Baik. Sekejap lagi. Baik Ustazah. Okey? Alright. Kita mestilah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Ataupun boleh kita sebut memuji-muji Allah dan bersalawat ke atas Nabi. Sebagaimana selalu kita dengar ustaz-ustaz kita baca, mulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Baik. Tuhan sekalian alam. Ya. Kan Azhar? Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kan macam-macam bentuk pujian kepada Allah dan Nabi Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. SAW. Itu antara Baik. adabnya. Okey, kita ulang balik. Baik, Apa adab Ustazah. yang seterusnya, Ustazah? Ada lagi adab yang seterusnya. Ada, Ustazah. rupanya. Ada lagi. Okey, jom kita lihat. Tadi ikhlas kerana Allah. Okey, Ustazah remind balik. Remind tu. Ini ulang balik. Baik. Berwuduk, menghadap kiblat, menadah tangan, tumpukan perhatian, mulakan dengan memuji Allah. Baik. Dan seterusnya ada lagi. Ustazah ingat dah habis. Banyak lagi Abang Azhar. Oh, ada lagi. Selawat Itu ke dia atas tadi. Nabi. Macam mana tu? Ustazah dah selawat tadi. Baik, siapa yang nak jawab? Ustazah dah Macam mana selawat selawat tadi. ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa pandai selawat? Okey. Siapa yang boleh siapa Siapa selawat? nak cuba? Okey, silakan. Amirul. Amirul. Amirul dah angkat tangan dah macam tu. Okey, silakan Amirul. Macam mana tu? Sila Amirul, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke, Ustazah? Okey, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli Ala Sayyidina wa ala Muhammad. Betul, Sayyidina pandailah. Okey. Tahniah. Amirul. Nak Kita coklat tak tambah dapat sikit bagi. pun boleh. Wa Okey. ala ali Sayyidina Muhammad. Kan? Baik, Ke atas Ustazah. Abang. Amirul jawab betul. Saya wakil Amirul. Wakil untuk Amirul. Abang wakil untuk Azhar yang awak. makan Tapi lepas Abang ni. Azhar yang kenyang. Okey. Okey, baik Ustazah. Boleh teruskan? Okey. Okey, Ustazah nak adik Aryan. Okey, baca adik Aryan adab yang seterusnya. Silakan Aryan. Merendahkan suara. Merendahkan Merendahkan suara. Betul, Merendahkan Ustazah? suara. Ya, Betul. betul. Disebabkan betul Ustazah. Saya ambil untuk Aryan Ustazah. Ambil untuk Aryan, silakan. Okey. Cukup kan? InsyaAllah Ni terlebih. abang wakil adik-adik ni nampak. Abang susun dah 3 dah ni betul Ustazah. Alhamdulillah. Terbaik anak-anak kita. Baik. Okey, merendahkan suara. Macam Abang Azhar baca tadi kan. Yep. Nak menitik air mata kita. Allah Rasa Akbar. sebab sayu Sayu semua ada. je. Merendah suara kepada Allah.
Takkan kita nak memohon kepada orang, contoh macam kamu nak minta duit belanja dekat mak, dekat ayah. Yep. Ayah, minta duit ayah. Ayah nak bagi pun tak jadi nak bagi kan. Dengan ayah, boleh adik minta duit. Macam tu. Merendahkan suara kan. Merendahkan suara. Baik, Ustazah. Okey, seterusnya dengan berdoa dengan penuh keyakinan. Dengan yakin doa apa yang kita nak minta. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kejayaan ya Allah di dalam di dalam apa UPSR lagi. tapi peperiksaan UPSR dah masuk. UPSR dah so ada. PT3 lah Ustazah. Ya? PT3. PT3 lambat lagi tu. Dalam akademik PT3 lambat lagi. Di dalam apa? Kehidupan aku ujian COVID ni ke kan. Ya Allah, engkau hindarilah. Tamatkanlah. Atau kau cabut, angkatlah wabak COVID-19 ini. Baik. Dengan segera ya Allah. Amin. Macam tu dengan penuh yakin. Baik. Okey, seterusnya. Okey, sama-sama. 6 orang anak Ustazah baca sama-sama. Baik. Yang tulisan hijau ni. Baik. Bukan tulisan hijau, tulisan hitam, kotak hijau. Okey. Baca. Baik, silakan. Siapa yang nak baca? Raisha. Baca semua. Okey, semua sekali. Silakan. Semua sekali. Baca dengan ya, bagus. Dengan tenang dan tertib. Baca dengan tenang dan tertib. Baik. Bukannya gelojoh. Tertib tu tersusun, teratur. Baca dengan tenang, khusyuk tadi. Okey. Dan ada lagi kita mesti berdoa dengan mengucapkan. Selepas berdoa kita mengucapkan amin. Itu dia. Kita mesti mengucapkan amin, perkataan amin. Selepas berdoa. Baik. Apa maksud amin tu Abang Zahra? Kita minta Boleh? Allah perkenankan doa kita lah Ustazah kan. Amin. Betul. Amin ya Allah, perkenankanlah doa aku ini. Itu antara adab-adab berdoa. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Yang pertama untuk yang slide kedua ni, selawat ke atas Nabi. Merendahkan suara. Baik. Berdoa dengan penuh keyakinan. Baca dengan tenang dan tertib dan mengucapkan amin selepas kita berdoa. Baik. Macam mana amin tu? Ada tu contoh. Boleh faham anak-anak? tulisan tu. So ini adalah antara adab-adab yang antara perlu adab-adabnya. adik-adik kita laksanakan kan dalam amin macam itu tu. dia. Okey. So faqultu amin. Ya. Kan? Amin ya rabbal alamin. Selalu Amin kita ya dengar lah rabbal kan. Kalau macam dalam solat pun Ustazah, kalau lepas baca Fatihah biasanya imam akan sebut Amin. Sebab dalam Fatihah pun ada doa juga Ustazah kan. Ya, betul. Jadi makmum di belakang pun sama-sama mengaminkan. Aminkan. Itu dia. Baik, kita dah dapat tahu berkenaan dengan adab-adab kita berdoa. Bagaimana kita nak berdoa, caranya bagaimana. Dan Ustazah, saya akan dah percaya kejap lagi kita nak tahu juga kan berkenaan dengan kepentingan doa dan sebagainya. Tapi kita nak bagi ruang dan peluang untuk adik-adik kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan kita masih bersama dengan Ustazah kita, Ustazah Amirah Ismail dan Ustazah Rohani Ismail. Nampak sama tapi bukan dia, bukan kembar Ustazah. Bukan. Saudara se-Islam walaupun nama bentinya sama. Nama benti je sama. Baik, itu dia. Dan masih lagi bersama dengan saya adik-adik saya yang comel-comel ni daripada 6 buah sekolah. Kalau adik-adik semua dah ready, dah bersedia belanja abang double thumbs up macam ni.
Okey, itu dia. Bersungguh Raisya buat. Okey, saya yakin dan percaya adik-adik saya kat rumah pun dah bersedia juga macam adik-adik kita di Google Meet lah, insya-Allah. So tak nak lengahkan masa, tadi kita dah tahu berkenaan dengan adab berdoa. So kepentingannya pula. Silakan Ustazah. Baiklah, terima kasih Abang Azhar kita. Sama-sama, Sekarang Ustazah. ni tadi Ustazah Rohani dah menerangkan kepada semua murid-murid tentang maksud doa, apa adab-adab berdoa. Baiklah, sekarang Ustazah akan ajar kepentingan mengamalkan adab berdoa. Okey. Kita tengok yang pertama. Iaitu supaya Allah memperkenankan permintaan kita. Sebab itulah kita kena beradab. Biar Allah memperkenankan doa kita. Biar masa kita beradab kan tadi dalam masa adab doa tu ada doa dengan ikhlas, merendahkan suara kan. Sebab apa? Bagi Allah perkenankan doa kita iaitu menerima doa daripada hamba-Nya. Allah terima doa daripada hamba-Nya. Cuba murid-murid bayangkan kalau kita minta dengan tidak ikhlas. Ataupun dengan suara yang kuat. Allah perkenan tak doa kita? Macam kita minta dengan mak ayah kita sesuatu lah. Kita nak minta, kita hodik-hodik, kita tengking-tengking. Mak ayah kita pun tak nak bagi. Tapi kalau kita minta dengan penuh kelembutan, kesopanan, lemah lembut, ikhlas, insya-Allah mak ayah kita pun bagi. Macam itulah kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Seterusnya yang kedua. Baik Ustazah. Memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Baiklah anak-anak murid. Sebab apa Allah suruh kita masa berdoa tu kita kena bersih. Kita dalam keadaan yang bukan yang kotor. Kan? Sebab kita dituntut menjaga kebersihan diri ketika berdoa. Sebab masa sebelum kita berdoa mestilah kita solat. Betul tak Azhar? Betul Ustazah. Kita solat dan sebagainya. Dalam solat tu kita memang bersih. Kita dalam keadaan yang bersih. Jadi automatik takkanlah kita solat dalam keadaan kotor. Kita nak bertemu dengan orang, kita mesti bersih, apatah lagi bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak minta dengan Allah Ta'ala kan. Dan Ustazah, bila Ustazah sebut pasal poin yang kedua ni, yang mana kita dituntut menjaga kebersihan diri ketika berdoa, saya teringat ada juga yang mungkin selalu kita dengar, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang mana sesungguhnya Allah suka pada orang yang bertaubat dan juga menyucikan diri. Betul Azhar. Wuduk tu. Sebab tu kita kena berwuduk sebelum berdoa. Kan tadi ada adab yang kedua tu, berwuduk, ikhlas kan, dalam keadaan yang bersih. Sebab Allah suka orang yang bersih. Doa yang Abang Zahar kita boleh baca di mana-mana. Kita boleh berdoa setiap masa. Betul. Siang, malam, bukan kata selepas solat sahaja kita di dalam kelas. Di mana-mana saja. Di mana-mana sahaja kita boleh macam berada. kita lagi walaupun berjauhan di Google Meet dan sebagainya, tapi boleh lagi nak berdoa. Anak-anak berdoa. murid pun boleh sentiasa berdoa. Berdoa dekat siapa? Berdoa dengan untuk nenek kan. Kita tahu nenek sakit. Anak-anak murid boleh berdoa. Okey, seterusnya yang ketiga. Baik Ustazah. Okey, yang ketiga Ustazah nak minta Raisya. Raisya baca yang ketiga ni apa? Silakan Raisya. Yang nombor 3 ni apa? Nampak. Tak nampak. Ni, yang ketiga. Nampak tak? Membentuk. Ni yang ketiga. Membentuk sikap berusaha bersungguh-sungguh. Nampak tak? Tadi Ustazah Rohani pun ada cakap yang kita kena minta dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab di samping berdoa, kita haruslah berusaha dan tidak lalai. Tidak lalai serta leka. Sebab apa? Contohnya, kita nak peperiksaan. Kita nak ujian. Kita berjaya, kita dapat 100 ataupun kita dapat A ke B. Tapi kita berdoa, ya Allah ya Tuhan aku, bagilah aku periksa ni lulus cemerlang. Tapi buat apa? Tengok TV. Tak ada usaha. Kita leka dengar radio, main game. Tak ada kesungguhan, itu tidak berlaku. Macam mana Allah nak memperkenankan doa kita? Kan? So perlu seiring kalau Ustazah di antara keduanya. Seiring. Doa, usaha. Dan tawakal. Jangan pula bila kita dah berusaha, kita berdoa, kita berusaha tapi Allah tak bagi benda tu, kita pun
macam kecewa, meradang-radang, marah, menangis terlampau sangat. Ya. Mungkin Allah tak bagi sekarang, Allah bagi jangka masa yang panjang. Allah bagi tangguh esok, dulu. Allah bagi minggu esok, depan, lusa. mungkin Allah bagi. okey. Kadang mungkin Allah bagi dalam bentuk yang lain. Baik. Ya, Bukan dalam bentuk betul. wang ringgit, tapi dalam Ya. bentuk kasih sayang. Kasih sayang, dalam kesihatan, keluarga, kan? kesihatan. Faham? Ya Ustazah. Okey. Baiklah anak-anak murid. Baik. Ha, Okey. baiklah. Murid-murid semua dah bersedia ke? Okey, Yes, siapa yang semua dah dah bersedia? ready. Angkatlah. Ustazah nak tengok. Kita ada quiz time Ustazah Ha, ya. Baik. Wah, okey, dah bersedia? Baik. Okey, soalan pertama. Okey, kejap. Soalan quiz kita. Soalan pertama Ustazah nak Amirul. Okey Amirul, silakan. Amirul, cuba baca soalan pertama ni apa? Silakan Amirul. Ketika berdoa kepada Allah, kita hendaklah berdoa dalam keadaan. Okey, dalam keadaan apa? Apa dalam keadaan apa ni? Okey, Apakah cuba teka jawapannya? dulu. Okey, yang pertama A, makan. Yang kedua B, beradab. Yang ketiga C, kotor. Okeylah. Baiklah murid-murid. Baik. Rasa-rasa apa jawapan dia? Cuba murid-murid angkat. Wah, Amirul Betul kata ke B. B? Okey, Raisya kata B. Semua kata B. Betul ke ni? Semua bila Ustazah. Semua B. Alamak. Apa jawapan dia? Orang ni pun berfikir ni. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Ya, betul. B. Bingo. Yeay. Satu Pandai. coklat untuk Amirul tapi saya yang ambil. Aduh. Okey, soalan Baik. yang kedua. Apa soalan kedua kita? Baik. Baiklah, Ustazah nak Tasnim. Mana Tasnim? Silakan Tasnim. Okey, Tasnim. Okey, Tasnim baca soalan kedua apa? Antara tata cara berdoa ialah Okey, antara tata cara berdoa. Tadi Ustazah Rohani dah terangkan apa Baik. antara tata cara berdoa. Okey, apa dia? Tengok alamat panjangnya misai dia. Pakcik confused lah. Apa ni? Sebab apa? Banyak sangat jawapan. Baik. Okey, berwuduk, menghadap kiblat, Yap. menadah tangan. A. B dia apa? Berwuduk, mandi dan menghadap kiblat. Baik. Betul ke kena mandi ni? Okey, dan C, menghadap kiblat, menadah tangan, makan. Aha. Sambil makan. Apa ni? Tengok, dipikir apa? Apa jawapan murid-murid? Macam mana nak doa sambil makan kan? Nyam nyam ya Allah ya Tuhanku nyam nyam. Tak boleh Ustaz. Tak ikhlas, tak Tak ikhlas. tu tak ya. ikhlas. Nampak ke tak ikhlas kat situ? Tak ada kesungguhan. Baik. Okey. Jom murid-murid semua dekat jawapan A. Betul ke? Abang jeng, Azhar, jeng, apa jawapan jeng. dia? Saya ikut adik-adik saya Ustazah. Saya nak pilih ikut. A juga. Adik masuk lombong, Azhar pun masuk lombong. Adik-adik saya ni betul Yakin? Ustazah. Ya, yakin? Saya yakin Okey, dengan dia kita orang. tengok Okey. jawapan dia. Ya, betul. Yeay. Okey. Satu coklat lagi untuk Raisya tadi. Tasnim. Tasnim maksud saya. Okey. Baik. Seterusnya. Apa tu? Kuis kita yang seterusnya. Okey, Ustazah Jeng, nak jeng, minta jeng. adik Asfar. Okey, Ashtar silakan. Asfar. Okey, baca soalan ketiga. Buka. Okey. Okey, Nampak? apakah? apakah maksud berdoa? Apakah maksud berdoa? Apa dia? Pertama, perbuatan hamba Allah mengingati Allah Ta'ala ketika makan. Okey. Baik. B, perbuatan hamba Allah Ta'ala yang menolak rezeki daripada Allah. Baik. Dan C, Yap. perbuatan hamba Allah Ta'ala memohon sesuatu daripada Allah. Okey, yang ni mula-mula kita dengar dulu jawapan Abang Azhar. Apa? Adik-adik jangan angkat lagi. Oh, okey. So, kena ikut saya Ya, ni. kena ikut Abang Azhar. Alamak, confused lah Ustazah jawapan ni. Abang Azhar rasa apa? Ada talian hayat tak Ustazah? Tak ada. Tak ada Alamak. talian hayat. Okey, saya cuba Ustazah. Nanti adik-adik bantu abang, okey? Saya rasa jawapannya Ustazah C Ustazah. C. Okey, adik-adik di Google Meet. Apa jawapan dia? Tereng. Pakcik dia orang dia ikut saya Ustazah. Raisya jawab C. apa? Semua angkat C. C Ustazah. C juga. Oh, ikut Abang Azhar Ah. Okey, tadi Abang Azhar ikut adik-adik. Okey, kita tengok jawapan dia. Baik. Ya, betul. Yeay! Pandai. Satu coklat untuk saya Ustazah. Boleh. Baik. Alright, so jawapannya C Okey. Ustazah. C. Soalan yang keempat. Oops. Oops. Apakah soalannya? Okey, kita suruh Abang Azhar baca soalan ni. Boleh Ustazah. Baik, soalan yang keempat ni adik-adik berbunyi macam ni. Selain berdoa, kita juga diharuskan untuk
dan tidak tut serta leka. Apa jawapan dia? Ada dua jawapan, Ustazah. Ustazah nak minta Syifa. Ada Baik. nama Syifa Ada Ustazah? Syafura ke Syifa? Syifa okey. Uzma. Syifa. Okey, kita tengok jawapan yang pilihan dia apa? A. Bermain dan makan. Baik. B. Berusaha lalai. Baik. C. Berwuduk dan memasak. Okey, Syifa, apa jawapan dia? Silakan. B. Okey, kawan-kawan yang lain angkat betul ke jawapan dia B? Semua angkat B lah Ustazah. Semua Ustazah bersepakat. Rohani. Ustazah Rohani rasa apa jawapan dia? Ustazah rasa, sekejap saya baca dulu saya baca lagi sekali. Selain berdoa, kita juga diharuskan untuk Berwuduk dan tidak memasak. untuk berusaha dan Jeng, jeng, lalai jeng. serta leka. B. Betul B. tak? Okey. Sama. Kita Nasib baik tengok sama. jawapan dia. Nasib baik sama. Ya, betul. Untuk Disebab- Ustazah satu. Abang Azhar ambil untuk Ustazah. Roh- Okey, ni untuk Ustazah tapi saya ambil Ustazah. Semua Abang Azhar ambil ni. Saya simpankan Ustazah. Okey, dan yang seterusnya. Baik. Wow. Kita nak gimana ni? Okey. Yang ni Ustazah nak, siapa yang nak baca? Angkat tangan. Baik. Wah, ramailah Ustazah nak baca. ramailah. Ustazah nak Tasnim lah sebab dia Tasnim. angkat love. Baik, silakan Tasnim. Okey, Tasnim nampak tak? Tak. Okey. Okey. Abang buat magic. Nampak tak? Dah nampak kan? Oi. Baik, silakan Tasnim. Ahmad balik dari sekolah dalam keadaan kotor. Baik. Apabila tiba di rumah Ahmad, terus sahaja ambil wuduk dan berdoa kepada Allah tanpa mandi dan bersihkan diri. Adakah Ahmad mengamalkan adab berdoa dengan betul? Adakah Ahmad mengamalkan adab berdoa dengan betul? Okey. Baik. Dia balik sekolah, keadaan dia kotor. Tapi tiba di rumah, dia terus je ambil wuduk dan berdoa kepada Allah tanpa mandi dan bersihkan diri. Adakah Ahmad mengamalkan doa dengan betul? Baik. Okey, yang ni Ustazah nak Raisha jawab. Nak kena tu. Mana tu Ustazah? A, ya. Baik. B, tidak. Raisha jawab apa? B. Okey, yang lain? Yang lain, adakah B ataupun A? Semua sepakat B. Yakin Semua betul akan lah B. B? Yakin kan? Semua ya, yakin. betul. Anak murid semua. Itu Dan dia Ustazah sayang Tasnim. korang. Ni abang ambil untuk awak Tasnim. Abang letak kat sini. Banyaknya coklat So abang sekarang ni tu. abang dah ada 2, 4, 6, 8 coklat. Amboi. Baik Ustazah. So rata-rata para pelajar kita dah memahami faham. berkenaan Dah dengan faham. adab dan juga Ya. kepentingan berdoa melalui kuis yang kita laksanakan tadi. Saya kena percaya adik-adik kat rumah pun menjawab juga tadi. Cuma kita tak dapat nak dengar je. Dan Ustazah, kita nak berhenti rehat seketika Ustazah. Ya, Saya nak kira coklat ni betul tak ada 8 ataupun sepatutnya 9. Kita kembali selepas ini Dalam bahasa Arab. Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan tadi kita dah tahu berkenaan dengan kepentingan dan juga adab berdoa dengan topik kita perkenankan doaku daripada Ustazah Amirah Ismail dan juga Ustazah Rohani Ismail. Baik Ustazah, kita nak teruskan kelas kita pada pagi ni. Silakan Ustazah. Baiklah. Ustazah ada soalan lagi untuk murid-murid. Baik. Simple je soalan dia. Okey, cuba tengok murid-murid berdasarkan gambar dua ni. Baik. Okey,
adakah mereka telah berdoa dengan mengamalkan adab-adab berdoa? Okey, apakah adab-adab berdoa yang telah mereka amalkan? Baik. Okey, Azhar, adakah dalam gambar ni Azhar tengok mereka mengamalkan adab-adab berdoa atau tidak? Baik, kalau saya tengok Ustazah, dia orang mengamalkan Ustazah adab mengamalkan berdoa. adab-adab berdoa. Baiklah, seterusnya Ustazah nak tanya anak-anak murid dekat Google Meet lah. Baik. Okey. So, Amirul. Baik. Okey, Amirul. Antara apa adab berdoa yang mereka amalkan gambar ni? Apa adab dia? Bagi satu. Mengadah tangan. Menadah tangan. tangan. Betul. Okey. Baik. Tasnim, bagi lagi satu kat Ustazah. Apa adab yang mereka amalkan? Silakan. Menghadap kiblat. Menghadap Menghadap kiblat. kiblat. Alhamdulillah. Bagus. Maknanya murid-murid ni faham Azhar apa Baik. yang Apa yang mereka kita dah pelajari belajar. sebentar tadi. Baiklah. Ke mana tu? Jeng, nak jeng, ke mana? jeng. Jom Baik. baca doa dengan Baik. Ustazah dan Abang Azhar. Jom, Okey, Ustazah. apa doa yang pertama? Doa untuk ibu bapa. Murid-murid, Ustazah Rohani nak nyanyi doa lagu ibu bapa. Baik. Murid-murid nak join sekali dan nak dengar tak? Jom. Okey. Nak. Kita dengar Ustazah Rohani nyanyi. Okey. Jom sama-sama. Baik. Saya yakin anak-anak di sekolah Ustazah dia dah dengar lagu ni. Okey, jom sama-sama. Boleh, Abang Ustazah. kita Jom, Ustazah. bernasyid doa ibu bapa. Baik Ustazah. 1, 2, mula. Allahumma ghfir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku, dua ibu bapa yang menjaga Amin. hamba dari kecil hingga dewasa. Amin. Hamba dari kecil hingga dewasa. Amin. Amin ya rabbal Sedih sebab alamin. ingat kat mak Sedih. Ustazah abang Zah Itulah Ustazah. yang berada di kampung. Betul. Dan Anak-anak itu- Menjaga kita dari kecil sampai kita sekarang dewasa dah besar. Betul Ustazah. Kenang anak-anak jasa ibu bapa kita. Ingat anak-anak murid. Anak-anak murid dekat Google Meet walaupun duduk dengan ibu bapa, selepas solat selalulah amalkan doa untuk ibu Itu nilai murni yang bapa. kita dapat. Antaranya kita sentiasa bertanggungjawab untuk Baik. mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kepada kedua ibu bapa kita. Ya, sebab Baik. kita tak tahu mak ayah kita pergi kerja. Sekarang kan frontliner dengan COVID. Doakan mereka agar sentiasa dilindungi Selamat, Allah Ta'ala. Amin. Dan kalau Okey? kita tengok sebenarnya Ustazah, Syifa pun di awal tadi juga dalam video ada Ya. mengalurkan ataupun membaca doa. Baca doa ibu bapa. Ibu bapa bapa. ni Ustazah. Okey, Baik, Ustazah. seterusnya apa doa? Lagi mana dia tu? ke mana tu, Ustazah? Sabar. Okey, jom baca doa yang kedua. Baik. Sabar. Okey, apa doa yang kedua? Doa sebelum makan. Baik, Ustazah. Okey. Doa sebelum makan ni Ustazah nak Abang Azhar lah baca. Boleh Sebab Ustazah. nanti Abang Azhar nak makan coklat. Okey. So sebelum makan kena baca doa Ustazah. Ya, betul. Okey. Okey, jom kita baca. Baik. Dengar Abang Azhar baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa makan ni pun adalah doa yang sentiasa patut diamalkan Betul. sebelum makan. Kan kita hari-hari makan. Baik. Ada orang makan tak baca doa. Lapar sangat. Sebab tu dia tak kenyang-kenyang. Sebab Tu dia yang tak makan kenyang-kenyang. bersama dengan syaitan. Syaitan. Allah Akbar. So, nak makan kena baca nak doa makan lah, Ustazah. kena baca doa. Agar Baik. apa? Benda yang makanan kita masuk itu juga diberkati Allah Ta'ala. Amin, amin. Setiap Okey. pekerjaan kita mesti dengan doa. Ya. Mulai dengan doa. Ya, Okey, ada doa okey, apa dan- lagi Ustazah Amira? Wah. Jom kita baca doa yang seterusnya. Sabar. Nak pergi doa Lompat. mana tu? Dia Baik, nak pergi Ustazah. tidur lah Azhar. Okey. Dah penat dah belajar. Dia nak tidur. Baik. Jadi sebelum tu Ustazah Rohani lah baca doa tidur. Baik. Okey, saya cuba. Okey. Bismikallahumma ahya wa bismika wa tak ada amut. Ustazah ulanglah.
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada yang nak baca cara lain kan? Ada juga yang baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Pun sama boleh. Okey. Sebab apa? Sebab kita nak terhindar daripada syaitan. Dan kita tidur ni biar tenang, tak ada gangguan kan. Kita tak tahu kita tidur ni kita bangun ataupun tidak. Betul Ustazah. Kan sebab tu kita kena sentiasa baca doa. Baiklah, itu saja pembelajaran Ustazah pada hari ini. Dan kita ada hashtag Ustazah. Ya, betul. Hashtag doa adalah senjata. Anak-anak orang murid dekat di rumah pun ada hashtag. Cuba angkat hashtag anak-anak. Itu dia hashtag adik-adik kita. Hashtag doa itulah dia. Doa adalah senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Ustazah Amira Ismail, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presisi 92 Putrajaya, dan juga Ustazah Rohani Ismail, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Putrajaya Putrajaya 18 2 Putrajaya, dan juga adik-adik saya yang comel-comel ini daripada 6 buah sekolah seluruh negara yang bersama kita pada pagi ini. So adik-adik boleh bagi lambayan kasih tak? Cing. Bayang kasih Itu lambayan kasih boleh. sayang. Okey. Baik Ustazah, mungkin sebagai kata-kata akhir lah Ustazah, rumusan terhadap apa yang kita belajar ini dengan subjek kita pendidikan Islam dan juga topik kita perkenankan doaku. Mungkin kita mulakan dengan Ustazah Amira. Silakan Ustazah. Baiklah, anak-anak murid yang Ustazah kasih sekalian, tadi kita dah belajar tentang cara adab berdoa, apa kesan dia kan. Jadi Ustazah harap selepas ini anak-anak murid semua sentiasalah mengamalkan sunnah-sunnah yang telah kita pelajari tadi. Baik. Macam apa? Berkhusyuk kan, bersih diri, menadah tangan, sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi juga dalam doa-doa kita kan. Selawat ke atas Nabi kan. Ustazah harap amalkanlah selalu. Itu dia, insya-Allah. Baik, mungkin Ustazah Rohani ada kata-kata akhir. Ustazah, silakan. Ya, baik. Okay, alhamdulillah hari ini kita dah faham kita dah belajar tentang adab-adab dan kepentingan berdoa. So kita mestilah bertindak di dalam kehidupan kita seharian. Kita kena mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana adab-adab berdoa kepada Allah supaya mudah-mudahan doa kita diperkenankan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita dah dengar banyak kisah-kisah daripada para anbiya seperti mana Nabi Yunus yang di dalam perut ikan Nun yang membaca doa, maka Allah telah membantunya untuk keluar daripada perut. Kisah-kisah Nabi banyak. Jadi anak-anak dalam masa cuti sekolah nanti bolehlah mengambil peluang membaca buku kisah-kisah Nabi, doa-doa ini. Okey. Amalkan di dalam kehidupan kita seharian. Adab-adab berdoa. Itu dia, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah Rohani Ismail dan juga Ustazah Amira Ismail atas kesudian bersama kita pada pagi ini untuk menyampaikan ilmu dengan topik kita perkenankan doaku. Dan Ustazah, sebagai pengakhiran Ustazah, kita akan ada alunkan sama-sama doa taubat Ustazah. So pada adik-adik yang berada di Google Meet dan juga mereka berada di rumah boleh join sama-sama sekali, insya-Allah. Kita alunkan sama-sama. Beli
Amin. Dan itu dia tadi kita belajar. Perkenankan doaku. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Didik TV KPM 8 hingga 10 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Untuk lebih memahami tajuk kita pada hari ini, iaitu perkenankan doa. Doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Mesti menjaga tertib berdoa. 2. Mencari waktu yang mustajab. Anak-anak, tanyalah ustaz dan ustazah bilakah waktu yang sesuai untuk berdoa. 3. Menghadap kiblat dan menadah tangan. 4. Berdoa dengan penuh harapan. 5. Berdoa dengan yakin dan tidak berputus asa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Surah Al-Mu'min ayat 40, surah 60. Kita jaga kita dan kita mesti menang. Untuk memperolehi kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, kita hendaklah selalu berdoa. Jika kita hendak Allah SWT memperkenankan doa-doa kita perlu mengamalkan adab-adab sebelum berdoa. Antara adab-adab sebelum berdoa ialah kita hendaklah berdoa dengan penuh rasa rendah diri. Kita yakin bahawa Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Hendaklah kita memuji-muji Allah dan berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Angkat tangan dan tadah tangan ketika berdoa. Dan akhir sekali, nafaskanlah amin setelah selesai membaca doa. Semoga dengan mengamalkan adab-adab sebelum berdoa, Allah akan memperkenankan doa-doa kita. Stay safe, Allah jaga kita.